Okey, jadi semua pada malam ini untuk yang beragama Islam, kita akan buka kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Okey, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, jadi macam biasalah kelas ni akan direkod. Jadi cikgu akan terangkan satu-satu secara detail. Kita akan belajar. Tapi kamu jangan expect cikgu akan habiskan satu bab terus. Sebab apa? Sebab kita akan selang-seli dengan latihan. Jadi cikgu nak masing-masing. Sebab tu cikgu suruh print worksheet tu. Sebab kita akan buat latihan sama-sama. Okey. Cikgu dah dengar suara sikit. Boleh ke cikgu teruskan ni? Boleh. Okey, baik. Okey, mantap. Okey, jadi cikgu pakai apa? Baju sejuk ni. Cikgu apa? Demam sikit hari ni. Okey, jadi cikgu akan mulakan share screen. Okey, untuk siapa-siapa yang tak jelas, cikgu ingatkan lagi sekali, kalau kurang faham, kalau kurang jelas, kalau kurang apa orang kata kurang sampailah kan, kamu terus bagi tahu cikgu supaya cikgu boleh jelaskan lagi sekali. Okey. Jadi kita akan mulakan terus kelas kita. Okey, boleh nampak dah whiteboard cikgu share ni? Boleh. Okey, jadi cikgu akan mulakan. Ada kawan kamu nak masuk. Biasalah pukul 8.30 ni orang baru lepas solat maghrib, baru lepas makan malam. Tu yang cikgu tunggu tu. Cikgu bukan apa, cikgu tunggu bagi peluang kepada kawan-kawan yang lain untuk masuk. Takutnya nanti dia masuk dekat tengah-tengah nanti tak faham. Okey. Okey, jadi cikgu tengah share whiteboard cikgu. Whiteboard cikgu warna putih ke warna hitam? Tu soalan pertama malam ni. Putih. Okey, baik. Okey, bagus. Okey, jadi apa yang cikgu salin kat depan ni kamu kena salin lah. Okey, jadi kita ni apa yang kita nak belajar pada malam ni? Cikgu bukan main-main ajar kosong. Cikgu ajar ikut buku teks. Jadi dalam buku teks hari ni kita dah masuk kepada bab 8. Untuk yang kelas malam ni. Untuk ekstra kelas bab 8. Garis dan sudut. Bab 8 ni adalah tentang garisan dan sudut. Apa benda garisan? Apa benda sudut ni? Itu yang kita nak tahu sekarang ni. Okey, jadi kita pergi kepada nota. Okey, yang pertama sekali cikgu pergi kepada garis. Garis ni, kalau nama penuh dia kita cakap apa? Kita cakap garisan. Bila cikgu cakap garisan, bila cikgu cakap, okey ini adalah satu garisan. Garisan yang pertama dia mesti lurus. Mesti lurus. Kita takkan cakap kalaulah dia dalam keadaan bengkok tu garisan. Sebab apa? Sebab garisan tu datang dalam keadaan lurus. Sebab tu imbuhan bagi yang untuk lurus-lurus ataupun alatan bagi kita pakai untuk lurus-lurus ni kita panggil dia pembaris. Sebab apa? Sebab kita nak pembaris tu buat satu garisan lurus. Itu maksud garisan. Ingat, kalau dia bukan dalam keadaan lurus, kita tak panggil dia garisan. Kita akan panggil dia lengkok. Jadi ingat, garisan mesti dalam keadaan lurus. Salin nota ni. Okey, garisan ni kalau cikgu cakap dia dalam keadaan lurus, dia tak semestinya sengit sahaja. Dia tak semestinya sengit sahaja. Jadi, dia boleh jadi ke atas, dia boleh jadi ke bawah, dia boleh jadi ke serong. Macam mana tu? Dia boleh jadi macam ni. Dia tak kisah pun macam mana pun. Asalkan kamu nampak dia lurus, kamu terus panggil dia garisan. Itu ciri-ciri pertama untuk garis. Mesti lurus. Kalau kamu tengok soalan tu kan, dia buat lurus dah. Tiba-tiba dia bengkok kan. Ini bukan garisan. Okey, itulah nota kita yang pertama untuk garisan. Okey, yang kedua, kita pergi pula kepada nota yang kedua. Garisan mesti ada 2 point. Mesti ada 2 point. 2 point. Mesti ada 2 point.
Maksudnya dekat sini bila cikgu cakap 2 point, apa maksud 2 point? Okey, dia dah lurus dah. Dia dah lurus dah. Jadi point yang pertama jatuh dekat point A, point yang kedua jatuh dekat point B. Ini adalah ini adalah 2 point ni. Itu yang cikgu maksudkan 2 point. Maksudnya dia ada apa? Dia ada point yang pertama iaitu point A. Dia pergi kepada point yang kedua iaitu point B. Mesti ada 2 point. Kalau dia ada 1 point sahaja, kalau dia ada 1 point sahaja, kita tak akan panggil dia garisan. Sebab apa? Sebab kalau dia ada 1 point sahaja, dia jadi macam ni. Jadi dia tak panggil garisan tu. Kita panggil dia titik. Mungkinlah titik apa nama dia. Kalau dia ada, maksudnya untuk buat satu garisan, dia menghubungkan 2 titik. Hubungkan 2 titik. Kita nampak garis je tapi kita tak tahu. Banyak kita boleh hurai daripada garisan ni. Okey, jadi kita pergi yang ketiga. Untuk garisan, apa analogi untuk garisan ni? Garisan ni kita boleh guna untuk ukur jarak. Contoh, daripada point A ke point B. Dia punya jarak ataupun dia punya jarak ni panjang. Jarak ataupun panjang. Kita boleh dapatkan jarak point A ke point B. Macam mana? Jarak ni bila kita nak fahamkan sesuatu jarak ataupun kita nak fahamkan sesuatu panjang, kita kena fahamkan tentang satu benda yang dipanggil unit. Unit. Kena faham tu unit tu. Kalaulah kita tak nampak macam mana penggunaan unit tu, cikgu akan terangkan. Cikgu akan terangkan. Okey, unit untuk tingkatan 1, tingkatan 1 unit. Salin tahu notan ni tahu. Okey, unit untuk tingkatan 1 yang pertama kita ambil yang paling kecil. Ada lagi unit yang paling kecil untuk kira panjang, tapi kita ambil yang paling kecil. Paling kecil ni ada dalam pembaris kamu. Kalau kamu ada pembaris sekarang, kamu tengok paling kecil, dia ada pembaris. Dia ada tulis kat situ, kita panggil dia milimeter. Salin. Kita panggil dia milimeter. Okey. Lepas tu, lepas milimeter kita pergi kepada panjang lagi. Unit yang besar lagi. Kita pergi kepada sentimeter. Lepas tu, kita pergi kepada panjang lagi. Makin panjang lagi. Kita pergi kepada meter. Akhir sekali, kita pergi kepada kilometer. Inilah unit kita panggil dia. Ingat unit ni kenapa? Kenapa ada unit ni? Kenapa ada unit ni? Unit digunakan untuk apa orang kata? Unit digunakan untuk, tak apalah. Unit digunakan untuk apa ayat dia? Sorry. Ada satu perkataan tu, unit digunakan untuk klasifikasi. Klasifikasi jarak. Klasifikasi jarak ni macam mana? Contoh. Cikgu bagi contoh pula. Okey. Yang pertama, kita ada manusia dekat sini. Nama dia Cikgu Aman. Ini manusia ni. Kita ada panggil dia Cikgu Aman. Okey. Ini kita panggil dia rumah. Rumah Cikgu Aman. Yang ini cikgu buat panjang sikit. Yang ini kita panggil dia sekolah. Daripada tempat cikgu sekarang ni, cikgu ada 2 destinasi sekarang ni. Yang pertama, cikgu boleh pergi ke rumah. Cikgu buat satu garisan, ni jalan dia untuk pergi kepada rumah. Dan cikgu boleh pergi kepada sekolah. Okey, daripada tempat cikgu sekarang, jarak cikgu ke rumah adalah daripada tempat cikgu sekarang, jarak cikgu ke rumah adalah 2 kilometer. 2 kilometer. Tapi jarak cikgu untuk ke sekolah pula, cikgu bagi dia 500 meter. Okey. Daripada
pemahaman kamu tentang jarak cikgu ke rumah dan jarak cikgu ke sekolah. Mana yang lagi jauh? Cikgu ke rumah ke cikgu ke sekolah? Cikgu soal. Rumah. Rumah. Cikgu ke rumah. Ya ke rumah? Kenapa? Dua ni kan dua. Ni Dia dua, ini KM. 500. Unit dia. Ya, Unit dia unit KM. dia. Itulah pentingnya unit tu. Sebab tu semua benda dalam matematik ni, kita kena ada unit baru kita nampak. Walaupun dua ni ditulis dalam keadaan nombor 2 dan 500 ni ditulis dalam keadaan nombor yang besar. Kita kalaulah kita tak tahu tentang unit, kita akan pilih 500. Sebab apa? Sebab kita nampak 500 tu lagi besar daripada 2. Jadi bila kita nampak dia lagi besar daripada 2, kita akan pilih 500. Tapi untuk orang yang faham penggunaan unit, dia akan pilih 2. Sebab apa? Sebab 2 kilometer tu menunjukkan jarak yang lagi jauh. Macam mana cikgu tahu jarak dia lagi jauh? Okey, cikgu soal kamu. 2 km kalau kita tukarkan kepada meter, macam mana? 2 km berapa meter? Cikgu soal kamu. 2 km berapa meter? 2000. Okey, 1000. 1000 ada, 2000 ada. Okey, sekarang ni cikgu nak bagi nota untuk kamu semua. Nota ni untuk apa? Nota untuk faham unit. Okey, jadi salin tau salin apa yang cikgu bagi ni. Okey, mula-mula kita ambil daripada kecil milimeter. Ni cikgu bulatkan. Daripada milimeter, cikgu pergi pula kepada sentimeter. Cikgu buat jarak sikit sentimeter. Salin tahu ni penting ni. Okey, lepas sentimeter, cikgu pergi pula kepada meter. Okey, lepas tu cikgu pergi pula kepada kilometer. Kalau unit dia daripada milimeter nak pergi kepada sentimeter, kamu kena buat apa? Kamu kena bahagi 10. Itu dia punya formula. Kalau dia daripada sentimeter nak pergi kepada meter, formula dia kamu kena bahagi 100. Ni salin. Nanti cikgu ajar cara guna dia. Okey. Kalau daripada meter nak pergi kepada kilometer, kamu kena bahagi 1000. Salin. Salin. Itu kalau ke atas. Kalau dia ke depan. Okey. Kalau ke belakang tu macam mana? Kalau ke belakang tu macam mana? Okey, kita tengok. Cikgu bagi formula ni kamu guna sampai tingkatan 5. Daripada kilometer nak pergi kepada meter, kamu kena darab 1000. Tapi daripada meter nak pergi kepada sentimeter, kamu kena darab 100. Kalau daripada sentimeter nak pergi kepada milimeter, kamu kena darab 10. Jadi cikgu nak ajar cara kamu guna unit. Kita tengok soalan cikgu Aman ke rumah tu. Kita nak nampak 2 kilometer tu berapa meter? Cikgu nak nampak kat kamu semua. Jarak cikgu ke rumah adalah 2 kilometer. Jadi kilometer ni cikgu nak tukarkan kepada meter. Jadi kita tengok. Cikgu ajar kamu. Setiap kali penggunaan unit, kamu guna formula yang cikgu bagi. Daripada 2 kilometer. Tengok. Tengok ke nak dengar suara sikit? Ya. Dengar. Okey, daripada 2 kilometer nak pergi tukar kepada meter. Maksudnya sekarang ni tempat kita dekat mana? Tempat kita dekat kilometer. Jadi kita bulatkan kilometer. Maksudnya tempat kita sekarang ni dekat situ. Kilometer. Ni tempat kita sekarang. Cikgu bulatkan pekat sikit. Sekarang dia nak pergi kepada mana? Dia nak pergi kepada meter. Ini meter. Jadi dia lalu mana? Dia lalu atas ke bawah? Tengok ni. Tengok anak panah ni. Kalau kilometer nak pergi kepada meter, kamu kena darab 1000. Jadi 2 kilometer darablah dengan 1000. 2 darab 1000 dapat berapa? 2000. Ya, 2000. Tapi bila kamu dah darab 1000 ni, dia dah sampai sini tahu sekarang. Dia dah sampai sini sekarang. Dia dah sampai
meter. Kamu jangan tulis kilometer sebab dia dah sampai dekat meter sekarang. Jadi unit dia sekarang ni adalah 2000 meter. Barulah kita boleh comparekan 2000 meter dengan 500 meter. Baru kita boleh nampak 2000 tu nilai dia lagi besar nak dibandingkan dengan 500. Boleh faham ke macam mana cikgu tukar unit tu? Boleh. Boleh. Okey, bagus. Okey, bagus. Okey, jadi salin dulu. Cikgu bagi masa semua orang untuk salin soalan-soalan di hadapan. Okey, cikgu bagi masa Dah. Okey, dah. Semua dah ke? Dah. Okey. Okey, jadi kita akan test. Nanti kita test lah. Okey. Sekejap Okey, jadi kalau semua dah, kita akan ni cikgu nak tutup dah tentang garisan ni. Cikgu nak tutup dah tentang garisan. Okey, semua cikgu nak dengar sikit suara masing-masing. Boleh ke cikgu teruskan? Boleh. Okey, bagus. Okey, ini nota yang cikgu bagi tadi. Yang cikgu bagi tadi, semuanya dah melengkapi semua yang cikgu ajar dekat bawah. Okey, sekarang ni cikgu nak ajar kamu pula satu perkataan. Cikgu harap semua dah salin tahu. Sebab apa? Sebab nanti masuk exam, masuk apa yang cikgu ajar. Jangan risau. Okey, kita nak ajar satu perkataan masuk kongruen. Apa kongruen? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Apa maksud kongruen? King Kong ke? Apa maksud kongruen? Sama. Iya. Sama. Krong. Iya, pandai. Pandainya Lexa. Ya, betul. Kongruen maksudnya sama. Dalam kongruen, kalau siapa-siapa ada abang tingkatan 5, kamu buka bab di tingkatan 5, ada tajuk kongruen. Maksudnya kalau kamu faham apa yang cikgu ajar malam ni, kamu faham apa yang abang tingkatan 5 kamu belajar. Okey. Jadi kita nak cakap tentang kongruen untuk garisan. Untuk garisan. Okey, yang pertama sekali, ni daripada A ke B. Bila jarak dia 3 cm, bila jarak A ke B 3 cm, dia ada satu lagi garisan. Dia ada satu lagi garisan. Cikgu buat C ke D, C ke D.
Yang ini cikgu buat juga 3 cm. Jadi bila kamu tengok untuk garisan untuk garis dia kongruen bila? Bila dia mempunyai panjang yang sama. Bila mempunyai panjang yang sama. Salin. Garis ni bila? Bila dia mempunyai panjang yang sama. Maksudnya apa? Okey, kita nampak dua garisan dekat sini. Garisan pertama kita panggil AB. AB. A ke B. Garisan yang kedua kita panggil CD. CD bukan DVD. CD. Jadi garisan AB dengan CD adalah kongruen. Sebab apa? Sebab dia mempunyai panjang yang sama. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, Boleh. bagus. Bagus. Okey, sekarang cikgu buat pula satu garisan. Cikgu buat pula satu garisan. Cikgu namakan dia ni E, ini F. Sekarang dekat garisan ni, cikgu bagi dia 2 cm. Ini adalah garisan apa? Ingat garisan ni, kalau kita nak sebut garisan ni, kita tengok huruf apa? E, F. EF. Garisan AB dengan AF, dia sama tak panjang dia? Cikgu soal. Sama tak panjang AB dengan EF? Okey, dia tak sama. Sebab apa? Sebab dekat AB 3 cm, dekat EF 2 cm. Jadi bila dia tak sama, kita cakap dia apa? Dia bukan kongruen. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey. Ni nota. Nota untuk apa? Nota untuk kongruen. Okey, cikgu bagi masa untuk salin. Ke dah salin dah? Dah siap salin dah? Dah cikgu. Okey, bagus. Okey, kalau dah siap salin, cikgu akan teruskan kepada sesi contoh menjawab. Okey. Jadi, kita pergi kepada contoh kita sekarang. Kita tengok kepada soalan nombor 1. Kita tengok kepada soalan nombor 1. Okey, kita jawab sama-sama soalan A. Soalan A. Dia ada 2 garisan. Garisan kita yang pertama kita panggil PQ. Garisan kedua kita panggil RS. Cikgu soal kamu semua, PQ tu 3 cm, RS tu 3 cm juga. Adakah PQ kongruen dengan RS? Ya. Ya. Pandai. Jadi PQ tu adalah kongruen dengan RS. Sebab apa? Sebab dia mempunyai panjang yang sama. Jadi kita cakap apa? Ya, dia kongruen. Okey, kita pergi pula kepada soalan nombor 2. Kita pergi pula soalan nombor 2. Dia ada satu garisan dekat nombor 2 ni kita panggil dia PQ. Dan satu lagi garisan kita panggil dia RS. Sekarang kita tengok panjang dia. PQ ni 3.3 cm. Tapi RS adalah 3.2 cm. Cikgu nak soal kamu, panjang dia sama tak? Tak. Tak. Jadi bila dia tak, kita panggil dia bukan kongruen. Jadi kita tulis dia apa? Kita tulis dia bukan. Kita tulis ke dia bukan kongruen. Sebab apa? Sebab panjang dia tak sama. PQ 3.3 cm, RS adalah 3.2 cm. Bila panjang dia tak sama, kita cakap dia bukan kongruen. Jelas ke semua? Jelas. Okey, bagus. Okey, C. Kita pergi pula kepada C. Dekat soalan C ni, dia ada PQ dan dia ada RS. Kita nampak dekat sini 4.2 cm untuk panjang PQ. 4.2 cm pula untuk panjang RS. Sekarang cikgu nak soal kamu semua. Adakah dia kongruen? Ya. Ya. Kenapa dia kongruen? Ya. Kenapa dia kongruen? Dia sama. Nilai sama. Iya, bagus. Jadi bila nilai dia sama, bila nilai dia sama, jadi kita cakap dia adalah kongruen. Jelas ke? Boleh faham ke semua?
Boleh. Okey, bagus. Mantap. Okey. Cikgu minta maaf lah kalau suara cikgu sengau, cikgu demam sikit hari ni. Okey, jadi buka latihan yang cikgu suruh print. Buka latihan yang cikgu suruh print. Untuk yang dah buat tu tak apa, bagus. Okey, buka latihan yang cikgu suruh print. Sekarang ni cuba buat A, B, C, D, E. Bagi tahu cikgu dia kongruen ke tak. Okey, cuba buat. Hantar dekat WhatsApp . Bukan dah buat ke? Ya untuk kelas Atirah dah buat. Kelas lain belum lagi. Okey, bagus. Dah ada yang dah hantar. Okey, bagus. Cikgu tunggu lagi. Okey, bagus. Okey, cikgu bagi lagi 1 minit. Cikgu bagi lagi 1 minit. Waalaikumsalam. Okey. Okey, dah habis sudah masa. Okey. Jadi untuk yang tengah buat, yang tengah mencuba, jangan berhenti mencuba. Untuk yang dah buat, kita tengok sama-sama cara nak selesaikan. Okey, jadi kita pergi kepada soalan A. Nak tahu dia kongruen, senang sahaja kita tengok kepada dia punya panjang. Panjang dia sama tak untuk soalan A? Sama. Sama. Bila dia sama, kita cakap dia adalah kongruen. Okey, bagus, pandai. Untuk soalan B, panjang dia sama ke? 3.5 cm dengan 35 mm? Tak. Sama. Tak. Okey, ada yang Sama. tak. Ada yang cakap sama. Kita cek sama-sama. Okey, jadi cikgu ajar kamu dekat depan guna nota yang cikgu dah ajar kamu. Mana nota dia? Kamu buka balik nota yang kamu tulis. Mana nota dia? Okey, ni nota dia. Kita pakai nota ni. Kita pakai nota ni. Ya, cikgu. Okey, guna nota ni untuk kita fahamkan dia adalah unit. Bila dia penggunaan unit, kita tengok dia sama ke tak. Okey, sekarang kita nak tukar kepada sentimeter. Cikgu ajar cara nak guna yang ni tau. Cikgu ajar cara nak guna formula ni. Jadi ingat betul-betul yang cikgu ajar ni sebab apa?
Sebab ramai sangat dah tingkatan 5 dan tingkatan 4. Silap tentang unit. Okey, jadi 3.5 cm. Kita tukarkan dulu kepada sentimeter. Dekat sini dia dah 3.5 cm. Okey, dekat sini 35 mm. Cikgu nak tukarkan, tengok daripada milimeter, cikgu nak tukarkan kepada sentimeter. Cikgu tengok balik nota cikgu. Daripada milimeter. Nak pergi mana? Nak pergi kepada sentimeter. Jadi dia lalu mana? Dia lalu yang warna hijau dekat atas ni. Dia lalu warna hijau dekat atas ni. Jadi dekat warna hijau dekat atas ni, kita pakai dia punya formula bahagi 10. Jadi 35 mm kamu kena buat bahagi 10. Sekarang cikgu soal kamu, 35 bahagi 10 dapat berapa? 3.5. Ya, 3/5. Iya, 3/5 sentimeter. Jangan tulis milimeter dah, sebab apa? Sebab dia dah sampai sini. Kan anak panah dia daripada milimeter dia bergerak. Bila dia bergerak, dia lalu sini. Bila kamu dah bahagi, dia dah sampai sini. Jadi, kita dah tukarkan dia kepada sentimeter. Jadi, dekat sini dia 3.5 sentimeter. Dekat sini pun dia 3.5 sentimeter. Bila unit dia kita dah samakan, baru kita boleh cek dia sama ke tak. Sekarang, dia punya panjang sama tak? Cikgu soal tu. Sama. Iya, pandai. Bagus. Jadi, jawapan untuk soalan ni, dia congruent. Bagus. Okey. Itu adalah soalan B. Sekarang kita pergi kepada soalan C. 2 cm dengan 25 meter sama tak? Tak. Ya. Tak payah kita nak tukarkan unit dia. Sebab apa? Sebab nombor dia dah lain. Nombor dia dah lain. Sini 2. Sini 25. Jadi kita cakap dia tak. Tidak. Bukan kongruen. Maksudnya kita cakap dia bukan kongruen. Sorry. Bukan kongruen. Okey, D. Ini 3 cm, 4 cm. Unit dah sama. Nombor pula lain. Jadi sekarang dia pun dikira sebagai bukan kongruen. Akhir sekali soalan E. Dia kongruen ke tak? Ya. Okey, pandai. Okey, jadi untuk yang confused dia kongruen ke tak, kamu tengok balik nota di atas. Kita akan selesaikan sama-sama. Jadi kita tengok mana soalan kita? Ni soalan kita. Ni soalan kita. Sekarang ni cikgu akan clearkan dekat atas ni. Kamu tengok betul-betul kita nak tukarkan kepada sentimeter yang kita nak check. Okey, ni 2.5 cm. Sekarang ni dia 25 mm. Daripada milimeter, cikgu nak tukarkan kepada sentimeter. Maksudnya sekarang keadaan dia apa? Keadaan dia milimeter. Kamu bulatkan milimeter dekat sini. Kamu bulatkan milimeter dekat sini. Bila kamu bulatkan milimeter dekat situ, dia pergi ke mana? Dia pergi kepada sentimeter. Jadi dia lalu mana? Dia lalu anak panah dekat atas ni. Bila dia lalu anak panah dekat atas ni, dia jumpa bahagi 10. Jadi sekarang kamu kena bahagi 10. 25 mm bahagi 10. Cuba tekan kalkulator. 25 mm bahagi 10 dapat berapa? 2.5. 2.5. Ya, 2.5. Jadi sekarang ni bila dia dah sampai kat sini, kamu jangan tukar unit dia jadi milimeter. Sebab apa? Anak panah dia dah sampai sini sekarang. Jadi di dalam unit sentimeter sekarang ni. Jadi kita comparekan. Ini 2.5, ini 2.5, ini sentimeter, ini sentimeter. Bila unit dan dia punya nombor sama, kita cakap dia kongruen. Jadi jawapan untuk E, ya, kongruen. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Okey. Jadi inilah tentang garisan. Habis berhenti sekejap tentang garisan. Lepas ni kita nak pergi ke mana? Kita nak pergi tentang sudut. Sebab apa? Sebab kita punya tajuk garisan dan sudut. Sudut dan garis. Okey, jadi untuk garisan sebelum cikgu masuk kepada sudut, jelas ke semua yang cikgu terang untuk garisan? Jelas. Okey,
Okey, bagus. Okey, jadi cikgu teruskan lesson kita dengan sudut. Jadi ni nota nota yang cikgu nak bagi ni. Kamu kena salin. Okey, nota yang cikgu nak bagi ni dia berkenaan dengan apa? Sudut. Dia berkenaan dengan sudut. Yang pertama sekali, kalau cikgu bercakap tentang garisan, garisan adalah tentang jarak. Tapi sudut untuk apa? Sudut tentang pembukaan. Pembukaan dua garisan. Sudut takkan terjadi bila dia dalam satu garisan sahaja. Jadi dia tentang pembukaan dua garisan. Macam mana tu? Okey, kita buka dia kat sini. Ini adalah garisan pertama, A ke B. Garisan pertama, kita panggil dia garisan A ke B. Garis A, B. Garisan yang kedua adalah A ke C. A ke C. Ini dua garisan. Kat mana sudut dia? Kat mana dia buka? Dia buka dekat sini. Nampak ni dia buka. Ni anak panah yang cikgu tunjuk ni. Tengok ni lah kita panggil dia pembukaan. Inilah dia pembukaan. Kalau kamu buka pintu kan, kalau kamu buka pintu rumah kan, bila ini adalah pintu rumah kamu, bila kamu buka, kamu nak masuk bilik, ini adalah bilik kamu, ini adalah bilik kamu. Ni tombol pintu. Okey, ni bilik kita kan, ni dalam ni katil semualah. Okey, kat mana sudut pembukaan dia? Kita panggil ini adalah sudut pembukaan. Itulah yang warna merah tu adalah kita punya pembukaan. Jadi sudut tentang apa? Sudut tentang pembukaan. Ingat, sudut mesti ada dua garisan. Mesti ada dua garisan. Siapa yang faham sudut tu adalah satu garisan, dia silap. Dia tersilap. Di dalam keadaan dua garisan. Okey. Jadi itu nota yang pertama. Nota yang kedua, unit. Unit untuk sudut kita panggil dia darjah. Darjah. Kita panggil dia darjah. Jadi macam mana nak tulis? Contoh. Contoh. Masing-masing boleh tengok kat sini. Bila cikgu letak panjang A ke B, dan A ke C, A ke B dan A ke C, pembukaan dia adalah sebanyak 30. Kamu jangan tulis 30 sahaja. Kamu kena letak unit dia. Unit dia macam mana? Dia ada bulatan kecil. Bulatan kecil tu maksud dia kita baca macam mana? 30 darjah. Jadi bulatan kecil itulah unit dia. Jadi darjah ni dekat mana? Darjah ni adalah unit bagi pembukaan. Jadi cara nak baca pembukaan ni macam mana? Cara nak baca pembukaan ni. Okey, yang pertama sekali dia ada 3 cara. Dia ada 3 cara. Ni cikgu ajar kamu nombor 3. Cara baca. Okey, cara baca dia macam mana? Okey, sekarang sudut dia dekat mana? Sudut dia dekat A. Masing-masing tengok dekat sudut A. Jadi cara baca dia adalah kamu pertama sekali cikgu buat warna hijau. Kamu kena letak macam ni. Bila kamu nampak anak panah dia buka macam ni tau. Bila kamu nampak anak panah dia buka macam ni, itu namanya adalah untuk sudut. Tapi sudut dia dekat mana? Sudut dia dekat mana? Okey, senang cerita. Cikgu buat yang lagi kompleks lah. Okey, jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Cikgu buat bentuk segitiga. Okey. Okey, ni adalah bentuk segitiga cikgu. Okey, ini adalah nama A. Ni salin tahu semua. A, B, C. Okey, sudut yang warna biru. Okey, yang mana? Cikgu letak dekat B. Cara nak panggil sudut dekat B, senang je. Yang pertama, kita buat buka B. Maksudnya, bila soalan tunjuk macam ni, kamu cakap apa? Dia sudut dia berada di B. Yang kedua, kamu tengok kaki dia. Kaki dia mula dekat A.
Buat macam ni. Ni untuk sudut tau. A. Lepas tu dia pergi kepada B. Dia pergi kepada B. Nampak ni Daripada A pergi kepada B, pergi kepada C. A, B, C. A, B, C. Apa maksud dia? Maksud dia yang pertama adalah kaki dia yang pertama adalah ke arah A. Ke arah A. Nampak ni kaki dia yang pertama ke arah A. Kaki dia kedua adalah ke arah C. Jadi itu adalah cara baca sudut dia. Kalau kita tukar kaki macam mana? Tukar kaki pula C. Kita nak mula dengan C. B, A. Ini pun boleh. Maksudnya ada orang ada soalan dia dah tunjuk dah. Kira sudut ni. Tapi kamu tak tahu nak kira dekat mana. Sebab apa kamu tak tahu nak kira dekat mana? Sebab apa kamu tak nampak nak kira dekat mana? Sebab kamu tak tahu cara nak baca sudut tu dekat mana. Jadi cara nak baca sudut dia macam ni. Yang cikgu tunjuk dekat depan ni. Okey. Untuk yang tak faham, cikgu tunjuk lagi sekali Okey. Ya Okey. Yang pertama adalah kaki. Kaki ke dia daripada A. Daripada A. A sampai kepada B, pergi pula kepada C. Jadi, itu kaki dia yang pertama. Kalau kaki dia daripada C, kamu buat C, dia sampai dekat B. Dia pergi pula dekat A. Jadi dia ada 3 cara baca dia. Ada 3 cara baca dia. Tapi kamu kena ingat, yang dekat huruf dekat tengah ni adalah dia punya sudut. Tak kisahlah kaki dia pergi ke mana-mana pun. Tapi bila kamu nak cari, ada 3 huruf, cari huruf dekat tengah. Itu tips dia. Huruf dekat tengah menandakan sudut tu berada di B. Kenapa? Sebab huruf dekat tengah dia B. Boleh faham ke semua? Boleh. Boleh. Okey, bagus. Okey. C, cikgu buat warna hijau. Cara baca yang pertama kalau soalan suruh buat macam ni, maksudnya kamu dah nampak dah C. Tapi kalau dia bagi 3 huruf, tak kisahlah kalau dia datang A, C, B, A, C, B, ataupun dia datang daripada B, B, C, A. Dia datang daripada B, C, A. Apa clue dia? Clue dia kamu tengok huruf dekat tengah. Jadi bila huruf dekat tengah tu huruf C, hanya fokus pada sudut dekat C. Jadi ingatlah apa A dengan B tu cikgu, apa B dengan A tu cikgu. Itu kaki dia. Kaki dia. Okey, dan yang terakhir cara nak baca sudut. Untuk sudut A. Okey, soalan tu dia boleh tulis A. Ataupun dia bagi kaki. Kaki yang pertama cikgu buat B. B, A, C. Maksudnya daripada B, dia singgah A, lepas tu C. Maksudnya sudut dekat tengah ni adalah huruf A. Jadi kamu carilah sudut dekat titik bucu A. Okey. Lepas tu cikgu buat kaki daripada C. C, A, B. C pergi kepada A, pergi kepada B. Tak payah pening-pening, tengok sahaja huruf dekat tengah. Bila kamu tengok huruf dekat tengah, menandakan itulah sudut yang kamu kena kira. Boleh faham ke semua? Alamak tak. Okey. Boleh. Okey, baik. Okey. Jadi untuk penjelasan yang lebih sila salin yang cikgu tunjuk semua dekat depan ni. Cikgu nak buat salin tau. Okey, cikgu nak buat bentuk segi 4 yang tak berapa tepat. Okey. Kalau ada masalah, kalau ada tak faham, jangan segan silu tanya cikgu. A, B, C, D. Okey, bila cikgu cakap ini cikgu main buat je tau. 150 pula dah. Okey. Ini 70. Okey, cikgu soal kamu. Kalau cikgu buat yang pertama CDB. Berapakah sudut CDB? Berapakah nilai tu CDB? Apa nilai CDB? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Okey. Kita tak nampak.
Okey, ini adalah kita nak buat cara baca sudut. Okey. Kalau rujuk nota cikgu yang cikgu bagi dekat warna biru, warna hijau, warna merah ni, cuba selesaikan. Kamu just letak sahaja nilai dia punya sudut. Okey. Okey. Jadi sekarang ni cikgu tunjuk satu contoh. Sekarang ni cikgu buat CDB tau. CDB. Daripada huruf C. Okey, sekarang kita nak buat apa ni? Kita nak check soalan bagi macam ni tau. Soalan suruh cari 4 ni. Soalan suruh cari 4 sudut ni. Sekarang soalan yang pertama ni cikgu buat contoh dulu. Daripada C pergi kepada D, pergi kepada B. Maksudnya sudut dekat soalan nombor 1 ni CDB. Dia adalah 40 darjah. 40 darjah. Berdasarkan penerangan cikgu, cuba kamu selesaikan soalan 2, soalan 3 dengan soalan 4. Cuba bagi tahu cikgu, tulis kalau berapa darjah di dekat setiap sudut tu. Lepas tu hantar dekat WhatsApp, cikgu nak check. Cuba buat. Okey, pandai. Silap tu. Okay, cikgu tunggu. Cikgu tunggu. Okey, bagus. Okey. Okey, lagi 1 minit. Cikgu bagi peluang lagi. Tak ramai hantar. Okey, bagus. Okey, jadi cikgu buat Cikgu buat, masing-masing tengok. Ada orang ke nak dengar suara sikit? Ada ke? Ada. Ada. Okey, baik. Okey, jadi senang je. Ambil je tips yang cikgu bagi tadi. Sekarang ni kita nampak huruf B. Kita pergi kepada nombor 2 huruf B.
kita tengok huruf dekat tengah-tengah. Dia memang tulis ada 3 huruf. A, B, C. Kita tengok huruf B ni dekat tengah-tengah. Jadi maksudnya sudut dia dekat B. Bila sudut dia dekat B, dia adalah 60 darjah. Ini jawapan dia 60 darjah. Tu cara dia. Okey, kita pergi pula kepada soalan nombor 3. C, A, B. Mana satu sudut dia? Sudut dia dekat sudut C. Kalau dekat sudut C, 150. Kalau dekat sudut A, 70. Kalau dekat sudut B, 60. Senang je kamu ambil nombor dekat tengah, huruf dekat tengah. Huruf dekat tengah dia A. Jadi dia berada di sini. Huruf A menandakan dia 70 darjah. Jadi kita tulis 70 darjah. Itu cara dia. Nombor 4. D, A, C. Ambil nombor tengah dia. Nombor tengah dia adalah huruf A juga. Bila nombor tengah dia adalah huruf A juga. Kamu tengok. Jadi jawapan dia pun 70 darjah. Itu adalah cara kita nak bacakan kat mana kedudukan sudut tu. Boleh faham ke? Boleh. Ini cara kita nak tengok kedudukan sudut. Nak lagi sekali latihan macam ni atau nak cikgu teruskan? Cepat cikgu bagi kamu pilihan. Sekali lagi. Nak sekali lagi. Okey, kita buat lagi sekali ya. Okey, jadi masing-masing tengok kepada soalan nombor 2. Kita ambil 3 segi saja. Bentuk 3 segi. Punyalah senang. Sini cikgu letak 100. Sini cikgu letak 50. Sini cikgu letak 30. Ini A, ini B, ini C. Soalan yang pertama, cikgu buat A, B, C. Berapakah sudut bila cikgu cakap dia A, B, C? Kejap cikgu kemaskan. Okey, soalan pertama. A, B, C. Berapa sudut A, B, C tu? Cuba buat, hantar kat cikgu. Yang kedua, cikgu buat C, A, B. Berapakah C, A, B? Akhir sekali, cikgu suruh kamu kira B, C, A. Kita buat 4 lah. Kita buat 4. Okey, cuba buat C, B, A juga. Okey. Sekarang ni cuba bagi tahu cikgu berapa darjah. Berapa nilai darjah di setiap soalan. Kita kena buat ni. Kita kena fahamkan. Sebab nanti kita salah kira. Cara kira tu dah betul. Cara kita kira dah betul. Tapi kita kira dekat tempat yang salah. Apa guna kita kira? Kita tak jawab soalan. Ni yang cikgu cuba ajar. Kedudukan sudut. Ni cikgu highlight kat sini. Kedudukan sudut. Okey, dah siap hantar kat cikgu Cikgu cek. Ramai sangat tau Cikgu tak sempat nak tengok. Cikgu tak sempat nak reply. Jadi cikgu tengok je. Okey, cikgu bagi masa
Okey, bagus. 30 saat lagi. Tak apa, tersalah tak apa. Kita cuba. Okey, mana lagi yang lain? Okey, bagus. Okey. Okey, boleh ke cikgu teruskan? Boleh ke cikgu mula menjawab? Boleh. Okey, bagus. Untuk yang tengah mencuba tu teruskan mencuba. Sebab apa? Sebab cikgu nak teruskanlah. Kita nak belajar lagi. Okey. Ingat tips cikgu daripada kamu form 1 sampai kamu form 5. Ingat, ini ada dalam SPM. Cikgu bersumpah soalan macam ni ada dalam SPM. Ada orang dia tersilap kira. Soalan nak kamu kira dekat sudut lain. Tapi kamu pergi pula kira ada student dia kira dekat sudut lain. Sebab apa? Sebab dia tak tahu soalan tu suruh kira dekat sudut tu. Contoh soalan suruh kira berapakah sudut dekat B. Tapi soalan tak bagi tahulah B macam ni. Soalan tunjuk macam ni. Macam penulisan dekat depan ni. Jadi bila kita tak faham cara tulis ni, jadi sampai bila-bila kita tak tahu kita nak kira yang mana. Jadi student tu pun dia buat apa tahu? Student tu dia main kira je semua sudut. Satu dah makan masa, satu lagi dia tak menjawab soalan. Okey, jadi kita pergi kepada soalan nombor 1. A, B, C. Ingat tips cikgu, kita tengok nombor dekat tengah. Huruf dekat tengah. Huruf dekat tengah ni huruf B. Jadi bermakna fokus dekat sudut dekat B. Iaitu 100 darjah. Faham ke? Faham. Okey, yang lain faham ke nombor 1? Faham. Okey, bagus. Okey, kita pergi pula kepada soalan nombor 2. CAB. Apa yang kita nak kena fokus? Kita fokus dekat tengah. Okey, bila dekat tengah dia huruf A, tengok je dekat A berapa sudut dia? 50. Okey, kita buat pula nombor 3. BCA. BCA. Nombor dekat tengah lah nombor C. Sekarang ni pandang nombor C. Baca dia punya sudut. Sudut dia adalah 30 darjah. Nombor 4. CBA. Kita tengok huruf dekat tengah. Huruf dekat tengah dia B. Jadi dia adalah 100 darjah. Walaupun kamu tengok nombor 1 dengan nombor 4 lain. A, B, C. Ni C, B, A. Tapi disebabkan huruf dekat tengah dia huruf yang sama. Jadi dia mempunyai jawapan yang sama. Ingat, save dalam kepala betul-betul nota yang cikgu bagi dekat depan. Boleh ke? Boleh. Okey. Bagus. Okey, ada soalan tak nak tanya cikgu dekat sini? Okey. Semua jelas Okey ke semua? Okey. 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 Okey, jadi kita nak masuk mengira dah. Kita nak masuk mengira. Sebelum tu, kita nak fahamkan tentang kongruen sudut. Kita nak fahamkan tentang kongruen bagi sudut. Macam mana? Okey, jadi masing-masing tengok kat depan Cikgu tambah page. Okey, kongruen untuk sudut. Senang je. Kongruen sudut. Kongruen ni sama sahaja, maksud dia sama. Bila cikgu cakap dia sama, kalau cikgu tunjuk dia di sini 30 darjah, maksudnya tak kisah dia pandang dekat mana pun, bila dia 30 darjah, yang ini sama dengan yang ini. Dia kira sebagai kongruen sebab apa? Sebab dia mempunyai nilai sudut yang sama. Sini 30 darjah dan dekat sini 30 darjah. Boleh faham? Alamak, Boleh. tak dengar suara. Okey, baik. Boleh. Okey, bagus.
Okey, jadi kita tengok kepada buku teks. Kita nak tengok dia kongruen ke tak. A, B, C. Soalan A, soalan B, soalan C, soalan A, soalan B, soalan C. Kita nak cek apa? Cek dia kongruen ataupun tidak. Okey, kita pergi kepada soalan A. Kita tengok darjah dia sini 32, sini pun 32. Jadi bila dia 32 dua-dua, nilai dia sama tak? Sama. Sama. Jadi bila dia sama, kita cakap dia adalah kongruen. Untuk B pula. Untuk B, sini 138, sini 136. Jadi bila ni 138, ni 136, kita nampak dia tak sama. Jadi bila nilai sudut dia tak sama, jadi ni 138, ni 136. Kita cakap dia bukan kongruen. Bukan kongruen. Jelas ke soalan B? Jelas. Okey, soalan C. Soalan C. Kongruen ke tak soalan C? Ya. Okey, kenapa dia kongruen? Nilai sama. Ya, Sama nombor. nilai dia sama. Ya, sama nombor, sama nilai. Ini 256, sini pun 256. Jadi kita panggil dia, dia adalah kongruen. Ini cara kita nak check kalau sudut tu kongruen ataupun tidak. Okey, jelas ke soalan A, B, C? Jelas. Okey, bagus Okey, jadi cikgu padam soalan A, B, C ni cikgu padam. Okey, jadi buka worksheet. Buka buku latihan yang cikgu hantar tu. Okey, sekarang buat soalan A dan B sahaja. Kongruen ataupun tak. Soalan A dan B. Dua soalan sahaja. Alamak, ada kawan kamu tengah nak masuk. Cikgu tengah accept kejap Okey, cuba buat soalan A dan B je. Hantar dekat cikgu. Bagus Zulaika. Cikgu minta izin hingga sekejap Iya betul Lexa. Pandai. Okey, bagus. Senang je kan? Okey. Jadi cikgu mulalah untuk menyelesaikan. Okey, jadi cikgu akan teruskanlah. Nak jawab soalan dekat depan ni. Jadi senang je. Okey, jadi bila kamu tengok petak ni, cikgu nak tanya kamu. Kalau petak ni dia berapa darjah kalau petak?
Siapa boleh tahu? Siapa tahu? 90. Iya, dia 90 darjah. Kalau itu special case kalau dia petak dia 90 darjah. Jadi A ni bila dua-dua dalam petak, bila dua-dua 90 darjah, nilai dia sama. Bila nilai dia sama, cikgu nak soal masing-masing, dia kongruen tak? Ya. Iya, dia adalah kongruen. Nilai dia sama. Jadi sini 90 darjah, sini pun 90 darjah. Okey, sekarang kita tengok dekat B. Sini 110 darjah, sini 100 darjah. Nilai dia sama tak? Tak. Tak. Jadi bila dia tak, dia kongruen ke tak? Bukan. Iya, jawapan untuk soalan B adalah bukan kongruen. Ni siapa yang salah tu buat correction. Okey, inilah jawapan dia. Ini adalah penyelesaian untuk soalan dia kongruen ke tak. Okey. Jelas ke semua? Jelas. Okey, bagus. Okey. Jadi kita tengok apa yang kita dah belajar. Okey, kita tengok kejap apa yang kita dah belajar. Okey, yang pertama sekali apa yang kita belajar adalah kita bercakap tentang garis. Kita dah kenal garis. Kita dah kenal unit untuk garis. Lepas tu kita dah kenal macam mana nak check kalau garisan tu kongruen ataupun tak. Ini yang kita dah belajar. Okey. Soalan seterusnya adalah kita pergi kepada sudut. Kita pergi kepada sudut. Jadi kalau kita tengok dekat nota yang cikgu bagi ni, kita dah belajar dah tentang sudut. Apa itu sudut? Apa definisi sudut? Lepas tu dekat sini cikgu ajar kamu pula apa dia cara nak baca kedudukan sudut tu. Okey. Dan kita belajar cara nak check dia kongruen ataupun tak. Sekarang ni kita nak masuk kepada part yang kamu kena fokus betul-betul, iaitu mula mengira. Kamu nak masuk mula mengira dah ni. Kamu nak masuk mula mengira dah. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Ini bukan apa, ini ingatlah, ini memang akan masuk. Ini apa yang kamu belajar pada hari ini, masuk SPM. Jangan risau. Okey. Kalaulah kita pergi kepada sudut. Sudut. Yang pertama-tama sekali, cikgu nak kamu faham, sudut ni adalah pembukaan. Pembukaan dua garis. Ada 3 keadaan yang kamu kena ingat walaupun dia tak bagi nilai sudut tu. Okey, 3 keadaan yang kamu kena ingat. 3 keadaan yang kita kena ingat. Okey, keadaan yang pertama. Keadaan yang pertama adalah apabila garis yang pertama dan garis yang kedua dalam keadaan betul-betul tegak. Dalam keadaan betul-betul tegak. Bila dia dalam keadaan betul-betul tegak, sudut dia boleh je jadi macam ni. Tapi bila kita nampak dia dalam betul-betul tegak, kita tulis dia petak. Biasanya soalan yang tulis petak, dia tak tunjuk berapa nilai dia. Tapi kamu kena faham. Bila dia tunjuk petak, maksudnya dia dalam keadaan 90 darjah. Itu yang pertama. Ini yang kamu kena ingat. Ini yang kamu kena ingat. Nombor 2. Ingat tau, ini garisan yang pertama ni adalah garisan A ke B. Garisan yang kedua ni adalah A ke C. Okey. Jadi kita pergi kepada nombor 2. Nombor 2, bila kamu nampak 2 garisan bentuk satu garis lurus. Kamu nampak 2 garisan bentuk satu garis lurus. Mana? Ini A ke B dan A ke C.
Ni garisan yang pertama. A ke B dan A ke C. Ingat, dia bukan satu garis lurus. Dia adalah dua garis lurus. Dia jatuh dekat situ. Walaupun soalan tak tunjuk berapa nilai dia bila dia cakap dalam keadaan garis lurus. Soalan cakap macam mana? Soalan cakap C, A, B dalam keadaan garis lurus. Maksudnya dia punya sudut adalah 180 darjah. Salin. Salin. Okey, ni kena salin Okey, kita pergi pula kepada nombor 3. Kita pergi pula kepada nombor 3. Nombor 3 ni macam mana? Okey, kita pergi kepada nombor 3. Nombor 3 ni macam mana? Okey, nombor 3 ni adalah apabila garisan garisan A ke B ni adalah garisan pertama. Untuk A ke C, dia dah tegak. Dia dah bentuk garis lurus. Dia dah ke bawah. Bila segarisan A ke B ni, dia dalam keadaan garisan yang sama. Maksudnya apa? Maksudnya garisan A ke B satu line dengan garisan A ke C. Dekat sini dia jadi apa? Dia membentuk satu bulatan penuh. Dia punya sudut macam ni. Dia punya sudut macam ni. Ni sudut dia. Jadi dia punya darjah adalah 360 darjah. Salin, ni kena ingat. Yang ni dia cakap apa? Sudut A bulatan penuh. Bulatan penuh. Bila dia cakap bulatan penuh, bila orang suruh kamu pusing kan? Bila orang suruh kamu pusing satu bulatan penuh, bermakna kamu dah pusing sebanyak 360 darjah. Ini yang kamu kena ingat lah ni. Inilah yang kamu kena ingat. Jelas ke semua? Boleh faham ke? Boleh. Jelas. Boleh. Jadi okey, jadi aduh cikgu sesama. Dah salin belum? Dah. Okey, bagus. Okey. Jadi, kita akan pergi kepada latihan. Sebelum tu cikgu nak kamu faham definisi dia. Ada orang tak faham definisi dia. Dia ada nama pelik sikit. Tak adalah pelik pun kejap. Dia tengah loading tadi. Cikgu refresh page cikgu. Cikgu ada masa lagi berapa minit ni? 40 minit ni. Jangan risau. Cikgu akan cuba untuk fokus. Okey, kejap. Bagi cikgu masa sekejap. Okey, ni untuk dalam bahasa Melayu. Untuk dalam bahasa Melayu. Tapi kalau untuk bahasa Inggeris, cikgu terlupalah. Cikgu, nanti siapa yang ambil DLP, ambil bahasa Inggeris, WhatsApp cikgu. Cikgu akan bagilah nama sudut dia. Sudut pelengkap ni apa, sudut penggenap ni apa, sudut conjugate ni apa. Okey, yang pertama sekali, kita pergi kepada sudut pelengkap. Sudut pelengkap. Okey, tengok ni betul-betul. Okey, sudut pelengkap adalah untuk apabila dia 90 darjah. Okey, macam mana tu? Okey, jadi kamu tengok dekat depan. Pening cikgu. Okey. Ni dia bentuk 90 darjah, tapi ada satu garisan. Ada satu garisan. Okey. Bila cikgu bercakap sini adalah 30 darjah, tengok tahu. Sini adalah 30 darjah. Sini adalah 30 darjah. Soalan suruh cari ni tahu. Soalan suruh cari berapakah nilai sudut A. Sudut ni. Berapakah nilai sudut A. Bila dia dalam keadaan garis lurus. Mana garis lurus dia? A, B, C. Dekat sini kita panggil dia apa? Kita panggil dia sudut pelengkap. Kita panggil dia sudut pelengkap. Jadi macam mana?
Nak kira sudut pelengkap jadi dia kena samakan dengan 90 darjah. Sebab apa? Kita dah tahu dia dalam keadaan petak tau. Dia dalam keadaan petak. Jadi total 30 tambah dengan darjah ni, 30 darjah tambah dengan darjah sama dengan 90 darjah. Sebab apa? Sebab dia dalam keadaan garis lurus. Dia dalam keadaan betul-betul tegak. Dua garisan yang dalam keadaan betul-betul tegak. Jadi, yang kita nak cari ni, nama dia sudut pelengkap. Inilah yang dinamakan sudut pelengkap. Nanti kan kamu tak tahu sudut pelengkap tu apa. Inilah yang dinamakan sudut pelengkap. Jelas ke? Boleh faham? Boleh. Okey. Okey, jadi masing-masing tengok dekat depan. Masing-masing tengok kat depan. Okey. Buka worksheet yang cikgu bagi. Buka worksheet yang cikgu bagi. Okey, tengok ni Cari nilai X. Ini nilai X. Ini nilai X. Ini nilai X. Bagi setiap sudut pelengkap yang berikut. Maksudnya apa? Bila kamu totalkan dia sama dengan 90 darjah, satu kamu tahu nilai, satu lagi kamu tak tahu nilai. Yang tak tahu nilai tu, itu yang namanya sudut pelengkap. Maksudnya apa? Maksudnya hasil tambah kedua-dua ni. Hasil tambah sudut ni adalah 90 darjah. Jadi kamu kena tengok ni. Kamu tengok cikgu tunjuk dekat contoh. Cikgu tunjuk untuk contoh. Cikgu tunjuk kat contoh. Okey. Jadi, cikgu tunjuk. Sekarang ni kita faham. Kita faham. Bila kita nampak dia dalam keadaan betul-betul tegak. Macam mana cikgu nak nampak dia dalam keadaan betul-betul tegak? Kita tahu bila dia dalam keadaan betul-betul tegak. Bila dia ada dua garis betul-betul tegak lah. Jadi bila dua-dua garis ni, total dia sama dengan 90 darjah. Jadi bila kita nak cari X, total dia sama dengan 90 darjah. Daripada sini, pergi kepada sini adalah 90 darjah. Tengok nota ni. Jadi apa sudut yang ada dalam ni? 62 tambah dengan X, 62 darjah tambah dengan X, dia akan sama dengan 90 darjah. Ini. Jadi X inilah yang kita panggil sudut pelengkap. Sekarang kita nak cari sudut pelengkap ni. 62 ni positif. Kamu nak cari X, kamu kena tinggalkan X tu seorang-seorang. 62 kita kena pindahkan dia ke sebelah. 62 positif pindah ke sebelah dia jadi apa? Negatif 62. Jadi tekan kalkulator. 90 tolak 62 dapat berapa? 28. Iya. Inilah jawapan untuk X. Soalan ni, contoh ni dia tak tunjuk macam mana dia dapat X. Jadi ni cikgu tunjuk 90 tolak dengan 62. Sebab itulah kita dapat dia 28. Okey, ni soalan yang luar topik. Kenapa cikgu pindahkan 62 pergi ke 90? Siapa boleh jawab? Sebab nak cari nilai X. Okey, betul. Ada lagi satu jawapan? Sebab dia sebutan yang Serupa. iya. Tengok ni 62 dengan 90 ni dia sebutan serupa sebab apa? Sebab dia tak ada huruf. Jadi ingat langkah-langkah kita belajar. Ni nak exam ni, cikgu nak bagi soalan ni nanti. Kenapa 62 ni kena pindah ke jumpa 90? Kita nak samakan sebutan serupa. Kenapa nak samakan sebutan serupa? Sebutan serupa boleh diselesaikan. Nampak cikgu selesaikan. Jadi 28. Jelas ke? Jelas. Okey, bagus. Okey, jadi berdasarkan contoh yang cikgu tunjuk dekat depan. Sebelum tu cikgu teranglah. Inilah sudut pelengkap. Inilah nama dia sudut pelengkap. Kenapa cikgu cakap dia sudut pelengkap?
Sebab total kedua-dua sudut ditambahkan adalah 90 darjah. Bila kedua-dua sudut tu ditambahkan dapat 90 darjah, maksudnya 62 dengan X ni dia melengkapi antara satu sama lain. Kita panggil dia sudut pelengkap. Boleh faham ke? Boleh. Okey, bagus. Okey, sekarang ni berdasarkan contoh yang cikgu bagi, cikgu nak masing-masing cuba buat A dengan B. Cuba buat A dengan B. Okey, tu rujuk contoh dekat depan tau ni cikgu tunjuk ni. Dah buat. Dah buat. Okey, pandai Lexa. Okey, bagus ramai yang dapat jawab. Handsome cikgu. Okey, 1 minit lagi. 1 minit lagi. Okey, bagus. Okey, bagus. Jadi cikgu mula tunjuk dekat depan. Okey. Okey. Bagus, bagus. Okey, jadi cikgu tunjuk kat depan tau. Masa bergerak, masa cikgu ada lagi setengah jam. Kita dah nak habis dah kelas kita. Okey. Kristina dapat buat tak tu? Dapat cikgu. Okey, bagus. Okey, ingat tau. Jalan kerja kamu kena sama dengan cikgu. Okey, yang pertama sekali, kita nampak dia dapat 90 darjah. 90 darjah. Jadi, apa yang kita boleh nampak? Sudut pertama tambah dengan sudut kedua. Dia dalam lingkungan 90 darjah. Maksudnya, X tambah 48 darjah sama dengan 90 darjah. Jadi, X ni, bila dia punya total dua-dua dapat 90 darjah, ini nama dia sudut pelengkap. Ini nama dia sudut pelengkap. Jadi, kita nak cari sudut pelengkap ni. 48 ni positif. Positif pindah ke sebelah dia jadi apa? Nak dengar sikit. Negatif.
Ya, negatif 48. Sekarang cikgu soal kamu semua. 90 tolak 48 dapat berapa? 42. Okey, pandai. Kita akan dapat jawapan dia 42. Jadi jalan kerja kena ada ni juga tau. Kena ada ni juga. Biar kita nampak, kita tunjuk dekat pemeriksa tu macam mana kita dapat 42. Ni satu markah, ni satu markah. Okey, kita pergi kepada soalan B. Bila kamu nampak dia dalam keadaan 90 darjah. Ni 90 darjah. Apa yang ada dalam 90 darjah ni? Dia ada X. Dia ada 57. Jadi hasil tambah X tambah dengan 57, dia akan dapat 90 darjah. Jadi kita cari X. 57 positif. Positif pindah ke sebelah dia jadi apa? Negatif. Negatif. 90 tolak 57 dapat berapa? 33. Pandai. Inilah jawapan soalan A dan soalan B. Cikgu buat beserta jalan kerja. Inilah apa yang dia cakap sebagai sudut pelengkap. Inilah apa yang dia cakap sebagai sudut pelengkap. Jelas ke semua? Boleh faham ke cikgu ajar dekat depan ni? Boleh. Okey, Boleh. bagus. Okey, sebenarnya cikgu tengok tahu kamu punya yang soalan kamu jawapan yang kamu hantar dekat WhatsApp tu, cuma cikgu tak. Cikgu kurang sihat, cikgu pening sikit. Cikgu okey je Cikgu lalu kat situ. Jadi cikgu cari apa yang salah. Ya, cikgu terus tunjukkan kat depan. Okey, habis sudah sudut pelengkap. Sekarang ni kita pergi pula kepada nama dia sudut penggenap. Nama dia sudut penggenap. Sudut penggenap ni adalah dia berbeza bagi sudut pelengkap. Sudut pelengkap bila dia ditambahkan dia dapat 90 darjah. Tetapi bila sudut penggenap dia ditambahkan dia akan dapat 180 darjah. Sebagai contoh A, B, C. Okey, dia bagi satu soalan. Silap. Dia bagi satu soalan. Kalau dekat sini cikgu letak dia 30 darjah. Lebihan untuk sudut ni, lebihan untuk sudut yang warna hijau ni, inilah yang dinamakan sudut penggenap. Namanya sudut penggenap. Jadi dia sama macam sudut pelengkap tadi, cumanya hasil tambah dia jadi 180 sekarang. Jadi bila dia 180, kita tak panggil dia sudut pelengkap dah, kita panggil dia sudut penggenap. Jadi kamu kena faham, kamu nak cari X. Dia dalam keadaan garis lurus. Jadi dalam 180 darjah ni dia ada apa? Dia ada X. Tulis X. Dia ada apa pula seterusnya? Dia ada 30 tambah 30 sama dengan 180 darjah. Nak cari X. Ini clue dia. Jadi 30 pindah ke sebelah. 30 tu positif. Positif pindah ke sebelah dia jadi apa? Negatif 30. 180 tolak 30 dapat berapa? 150. Ya, 150. Inilah jawapan sudut penggenap dia. Inilah jawapan bagi sudut penggenap. Macam mana cikgu boleh tahu dia sudut penggenap? Bila dua-dua ditambahkan, dia punya total, dia punya hasil tambah dia dapat 180. Dekat situlah bila namanya berubah jadi sudut penggenap. Kalau total dia 90 darjah, kita panggil dia sudut pelengkap. Tapi kalau total dia 180 darjah, kita panggil sudut penggenap. Jelas ke? Siap dah? Jelas. Okey, sekejap. Duduk dulu. Jelas. Okey. Jadi cikgu akan tunjukkan lagi satu contoh. Tengok ni Sebab itulah kalau kamu tengok dekat worksheet ni, dia cakap apa? Cari nilai Y bagi setiap sudut penggenap.
Dia tak cakap sudut pelengkap dah. Kejap Nabil. Dia cakap sudut penggenap. Jadi nak cari ni, kamu kena faham yang total dia adalah sama dengan 180 darjah. Jadi macam mana cikgu tahu 180 darjah? Sebab dia bentuk garis lurus dekat sini. Jadi total dia adalah 180 darjah. Daripada point ni pergi kepada point ni adalah 180 darjah. Jadi apa yang ada dalam 180 darjah ni? Dia ada Y salin Y. Dia ada 112 salin 112. Sama dengan apa? Sama dengan 180 darjah. Inilah yang dinamakan sudut penggenap. Mana sudut penggenap dia? Yang Y ni. Yang baki yang kita tak tahu nilai ni adalah dikira sebagai sudut penggenap. Ini adalah dikira sebagai sudut penggenap. Jadi sekarang kita buat Y 112 ni positif pindah ke sebelah dia jadi apa? Negatif. Okey, negatif. 180 tolak 112 dapat berapa? 69 darjah. 69. Ya ke 69? 68 lah. 68. 68 darjah. Okey, bagus. Inilah cara nak buat dia. Tips dia apa? Bila kamu nampak sudut penggenap, maksudnya kamu kena samakan dengan 180 darjah. Jadi berdasarkan dua contoh yang cikgu dah bagi dekat depan, berdasarkan dua contoh yang cikgu dah bagi dekat depan, cikgu nak masing-masing cuba buat A dengan B. Cuba buat. Lepas tu hantar dekat WhatsApp macam biasa. Wow, laju. Nabil. Mana? Tanya X2 negatif pun. Kita tengok graf. Okey, mana? Y2 kosong kan? Y kosong kat mana? Sini. Maksudnya daripada graf tentukan nilai X bila Y kosong. Bila Y itu sama dengan kosong. Maksudnya dia ada dua nilai. Nilai X yang pertama dekat sini, nilai X kedua kat sini. Sebab apa cikgu cakap dia kat sini? Sebab nilai Y dia sama kosong, dia jatuh kat sini. Kena ambil dua-dua. Ya, kena ambil dua-dua. Sebab tu kuadratik jadi 2X. Ingat tak kita belajar? Lupa lah tu. Kuadratik dia ada 2X sebab apa? Dia ada 2X sebab apa? Sebab ada dua nilai X yang sentuh dekat paksi X. Jadi cikgu datang. Ya, betul. Semua dah siap ke? Ramai dah siap? Okey. Okey, buat soalan A dan B. Dah. Okey, dah. Sekejap cikgu tengah tunggu ramai lagi hantar. So cikgu tunggu tu. Cikgu cek, jangan risau
Okey, 1 minit lagi. Okey. Jadi cikgu akan selesaikan di hadapan. Boleh ke? Boleh. Okey, baik. Soalan A. Kita nampak di dalam satu garis lurus bermakna di dalam keadaan 180 darjah. Apa yang ada dalam 180 darjah ni? 55 dengan Y. Y tambahlah dengan 55, kita akan dapat 180 darjah. Pindahkan daripada positif, dia akan dapat negatif 55. Sekarang ni tolakkan 180 tolak 55 dapat berapa? 125. 125. 125. Okey, pandai. Inilah jawapan dia. Inilah yang dinamakan sudut penggenap. Sebab apa? Sebab kalau kamu confuse lagi lah. Kalau kamu confuse. Sudut penggenap ni adalah hasil tambah dia akan dapat 180 darjah. Itu maksud cikgu. Sama juga dengan C. C. Sini adalah 180 darjah. Y tambah 123 sama dengan 180 darjah. Positif pindah ke sebelah dia jadi apa? Negatif. Ya, negatif 100. Bagus. 180 tolak 123 dapat berapa? 57. 57. Pandai. Inilah yang kita nak tahu. Kita nak kenal dulu. Ada orang ingat dalam matematik ni dia jadi masalah bila kamu tak tahu kamu kira apa. Sekarang ni fokus cikgu dalam setiap kelas salah cikgu nak bagi tahu apa yang kamu tengah mengira ni. Cikgu ajar kamu cara mengira dan cikgu bagi tahu kamu apa yang kamu tengah kira. Ada orang pandai kira tapi dia tak tahu dia kira apa. Okey. Okey, jadi itulah sudut penggenap. Okey, last lesson untuk malam ni. Last lesson untuk malam ni kita pergi kepada sudut conjugate. Conjugate ni dalam bahasa Inggeris dia conjugate juga. Dalam bahasa Melayu conjugate. Okey. Jadi conjugate ni dia berbeza macam yang lain. Okey, jadi sudut conjugate dia adalah apabila hasil tambah dia sama dengan 360 darjah. Macam mana tu? Okey, kita tengok kepada worksheet ni yang cikgu hantar. Kita tengok kepada worksheet yang cikgu hantar. Tengok ni, contoh ni cikgu nak terang. Okey. Jadi dia bentuk satu bulatan penuh. Dia bentuk satu bulatan penuh. Mana satu bulatan penuh tu? Daripada sini, tengok garis warna merah. Daripada sini, pusing balik sampai sini. Jadi bila satu bulatan penuh ni, berapa darjah? Dia 360 darjah. Apa yang ada dalam 360 darjah ni? Ada 55 dengan Z. Jadi Z tambah dengan 55 sama dengan 360 darjah. Kamu tak boleh samakan dia dengan 180. Tak boleh. Kamu tak boleh samakan dia dengan 90. Sebab apa? Sebab dia tengah membentuk satu bulatan sekarang ni. Kamu kena tahu bila kamu boleh samakan dengan 90, bila kamu boleh samakan dengan 180 dan 360. Jadi cara kira dia positif 55. Positif pindah ke sebelah dia jadi apa? Negatif. Negatif. 360 tolak 55 dapat berapa? 305. 305. 305 darjah. Inilah jawapan dia.
Inilah jawapan dia. Okey, jadi berdasarkan apa yang cikgu tunjuk dekat depan, cikgu nak masing-masing cuba buat A dan B. Cikgu bagi 2 minit je tau, boleh ke? 2 minit je. Untuk yang ujian tu cikgu bagi dalam Google Form. Cikgu bagi dalam Google. Kamu kena isi dalam Google tau. Jadi daripada Google tu, Google sendiri akan generate markah. Jadi memang semua orang kena hantar, jangan risau. Nanti cikgu tunjuk Okey, jadi cikgu akan tunjukkan cara jawab soalan A. Okey, ni 360 darjah tau. Kenapa? Sebab dia membentuk bulatan. 128 darjah tambah dengan Z sama dengan 360 darjah. Jadi 128 daripada positif pindah ke sebelah dia jadi negatif. Okey, 360 darjah tolak 128 dapat berapa? 232. 232 pandai. Okey, itu jawapan dia lah. Okey. B pula. 81 bentuk satu bulatan dia akan dapat 360 darjah. Apa yang ada dalam 360 darjah ni? 81 dengan Z. Jadi tambah 81 tambah Z sama dengan 360 darjah. 81 pindahlah ke sebelah, kita akan dapat negatif 81. 360 tolak 81 dapat berapa? 279. 279 pandai. Jadi inilah tiga sudut yang kamu kena faham betul-betul. Okey, jadi kita nak masuk kepada soalan yang nak tengok diri kamu ni betul-betul faham ataupun kurang faham. Okey. Jadi dengan masa 10 minit, kita ada masa 10 minit yang ni nanti cikgu ajar. Okey, jadi kita ada masa 10 minit. Sekarang ni cikgu nak masing-masing sebelum cikgu nak masing-masing tu cikgu nak kamu faham lah yang kita cari dekat sini Z, inilah sudut conjugate. Ini adalah sudut conjugate. Inilah sudut conjugate. Mana? Okey, inilah sudut conjugate. Okey, jadi berdasarkan apa yang kamu dah belajar malam ni, siapa rasa dia boleh buat soalan ni, barulah dia betul-betul faham. Okey, jadi cuba je buat dulu, nanti cikgu akan ajar juga. Okey, jadi cuba cari apakah nilai PQRS. Guna yang tadi. Cari mana satu 90 darjah, mana satu 180 darjah.
Baca tahu ni. Baca soalan ni elok. Sudut pelengkap, sudut penggenap dan sudut conjugate. Kita gabung tiga-tiga. Okey, bagus. Dia dah dapat hantar kat sini lah. Dekat sini siapa yang dapat buat apa yang cikgu bagi ni, maksudnya dia betul-betul faham. Soalan dalam exam macam ni tau. Okey, kita dah nak habis dah masa. Cikgu nak yang tutup kamera tu buka kamera. Cikgu nak tengok sikit tengah buat ke tak tu. Okey, buka kamera, buka kamera. Okey, cikgu bagi lagi 2 minit. Sebab kita dah nak habis masa. Kena buat jalan kerja tau. Okey. Okey. Okey, jadi masa pun tak mengizinkan. Jadi cikgu kena terangkan teruslah. Sekarang dah nak habis dah masa. Okey, boleh ke cikgu tunjuk kat depan? Boleh. Cikgu. Boleh. Okey. Jadi kita tengok ni. Dalam rajah di bawah P dan 54 adalah sudut pelengkap. Mana P? Mana 54? Bila cikgu cakap sudut pelengkap, maksudnya sudut pelengkap ni hasil tambah dia adalah berapa? Saya boleh bagi tahu cikgu berapa hasil tambah sudut pelengkap? 90. Ya. Sini adalah 90 darjah. Nampak ni, dia kata apa? P dah 54. Jadi bila P tambah dengan 54, sebab tu kena ada jalan kerja. P tambah 54, kita dapat 90 darjah. Jadi kita nak dapat nilai P, jadi 54 ni positif. Positif pindah ke sebelah jadi negatif. 90 tolak 54 dapat berapa? Tekan kalkulator.
36. Kita dapat berapa? 36. Okey, 36. Ya. Inilah kita dah dapat P 36 darjah. Kita dah jawab P berdasarkan apa? Berdasarkan maklumat pada sudut pelengkap. Selesai. Okey. Maklumat kedua dia cakap apa? Cikgu buat warna biru pula. P dan Q adalah sudut penggenap. Tengok nota balik. Cuba tengok nota balik. Nota, kalau cikgu cakap sudut penggenap, dia sama dengan berapa? Dia sama dengan berapa darjah kalau sudut penggenap? Cuba tengok nota yang tadi kita buat. 180. Iya, 180. Maksudnya P tambah dengan Q adalah sama dengan 180 darjah. Jadi P ni kita dah dapat 36 dekat sini tadi. Jadi kita masukkan 36 dalam P. 36 tambah dengan Q sama dengan 180 darjah. 36 positif. Positif pindah ke sebelah dia jadi negatif. 180 tolak 36. Dapat berapa? Dapat berapa? 144. Tak dengar? 144. Okey, pandai. Kita akan dapat 144. Macam mana cikgu boleh dapat 144 ni? Sebab cikgu faham tentang sudut penggenap. Apabila dua-dua ditambahkan, kita akan sama dengan 180. Itulah yang kamu kena fahamkan. Okey, kita teruskan. Sebab apa? Sebab kita dah cari P. Kita dah dapat Q. Sekarang ni, kita tengok pula R. Sudut conjugate. Sudut conjugate bagi R ialah 260. Jadi kamu kena tengok. Bila cikgu cakap sudut conjugate, berapa hasil tambah bagi sudut conjugate? Berapa? 360. Iya. Sudut conjugate, dia punya hasil tambah adalah 360. Jadi macam mana dia cakap apa? Bagi R. Okey, ni R. Yang lain tu adalah apa? Yang lain tu adalah 260 darjah. Itu maksudnya bila kita faham sudut conjugate. Jadi bila kita dah faham 260 darjah, bolehlah kita cari R. Macam mana? 260 bila ditambahkan dengan R, kita akan dapat 360. Jadi 260 pindah ke sebelah. Dia akan dapat negatif 260. 360 tolak 260 dapat berapa? Dapat berapa? 100. Ya, 100 darjah. Jadi, nilai R kita dah cari. Sekarang nilai S. Kamu kena salin tau kalau kamu tak faham. Ni semua cikgu terangkan dekat depan ni. Nilai S. Nilai S pula. Okey. Ini kita punya rumusan sudut pelengkap. Rumusan sudut penggenap. Rumusan sudut conjugate. Akhir sekali nilai S. P kita dah dapat. Q kita dah dapat. R kita dah dapat. S. Macam mana kita nak cari S kalau kita ada satu bulatan penuh? Kita kena samakan dengan berapa? S, ni S, tambah dengan 54, ni 54, tambah dengan P, tambah dengan Q, tambah dengan R. Bila dia buat satu bulatan penuh, kita kena samakan dia dengan 90 ke 180 ke 360? Cuba tengok nota. Kita kena samakan dengan berapa kalau dia buat satu bulatan penuh? 360 darjah. Iya, 360 darjah. Jadi S tu kita nak cari tambah 54. P kita dapat kat sini tambah 36. Tambah Q kita dah dapat kat sini 144. Tambah dengan R kita dah dapat kat sini 100 darjah. Jadi cuba tambah 54 tambah 36 tambah 144 tambah 100 dapat berapa? Cepat tekan kalkulator. Tolong cikgu tekan kalkulator. Dapat berapa? 334.
Iya, kita dapat 334 sama dengan 360. Pindahkan 364, 344. 360 tolak 334. Kita dapat berapa? 26. Mana ada 66? 26. 26. Oh, 26. Pandai. Inilah cara. Inilah rumusan. Kalau kita faham apa yang kita tadi. Okey, ini memang ambil masa sikit lah nak buat. Nanti untuk siapa-siapa yang confused, nanti cikgu send rakaman tu, kamu buka terus. Kamu boleh lajukan. Kamu buka terus dekat akhir. Muka surat yang terakhir ni, kamu salin balik. Okey, jadi cikgu dah ambil masa kamu lah. Sorry lah. Okey. Jadi sampai situ sahaja kelas kita pada malam ni. Cikgu ucapkan terima kasih banyak atas komitmen-komitmen yang dah ditunjukkan. Okey, jadi sampai situ sahaja semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Salam. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Okey. Okey, Waalaikumsalam. Terima kasih, cikgu. Sama-sama. Okey.